Assalamualaikum, saya adalah Rimaiza Auzan dari CJS CIMB dan saya merupakan dual license Rimaiza yang mana saya boleh bantu anda dari segi untuk trade saham dan juga FCPO sekali lah untuk futures market. Okey, jadi sebelum ni sebenarnya saya dah didekati oleh ramai klien yang ingin membuka akaun futures untuk trade FCPO. Ramai di kalangan mereka yang tahu potensi FCPO, akan tetapi mereka ada masalah yang samalah kebanyakan daripada mereka, tak semua. Yang mana mereka tak kuasai betul-betul basic FCPO dan juga mereka tak tahu macam mana FCPO berfungsi. Dari segi technical analysis tu mungkin tak lari jauh sangat, akan tetapi dari segi execution, dari segi jual beli akan ada perbezaan antara saham dan juga forex. Jadi dalam video kali ini saya akan terangkan lebih detail berkenaan perkara tersebut lah. Dan saya nak sarankan anda semua, terutamanya kepada yang masih baru yang tak tahu pasal FCPO, pastikan anda mula dengan tengok video yang pertama saya iaitu belajar FCPO siri kosong step by step cara mula trade FCPO. Anda boleh klik link di atas. Dan anda juga pastikan anda tengok daripada awal sampailah habis semua video di dalam playlist ini. Playlist belajar FCPO. Okey, kita kembali ke topik yang pertama iaitu apa itu FCPO, beza FCPO, saham dan juga forex. FCPO ni apa? FCPO adalah singkatan daripada Crude Palm Oil Futures atau dalam bahasa Melayunya adalah kontrak hadapan minyak sawit mentah. Jadi dalam perkataan ni nampak macam complicated kan? Jadi nak memudahkan anda faham, saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama kontrak hadapan, yang bahagian kedua adalah minyak sawit mentah. Untuk minyak sawit mentah ni anda tahulah kan, minyak sawit mentah adalah minyak yang terhasil daripada biji sawit. Itu adalah minyak sawit mentah. Kemudian kontrak hadapan ni apa? Yang ni saya akan terangkan nanti. Pastikan anda tengok daripada awal sampai habis kita punya video supaya anda faham macam mana apa itu kontrak hadapan, macam mana kontrak hadapan berfungsi dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan anda faham kenapa terwujudnya kontrak masa hadapan ni, saya nak kongsikan kepada anda satu kisah lah, iaitu Cik Tun si penanam jagung. Jadi Cik Tun ni dia tanam jagung, dia bukannya tanam jagung macam yang kecil-kecil punya, macam yang kampung punya yang macam tanam belakang rumah ke, tidak. Tapi Cik Tun ni dia tanam satu berpuluh-puluh ekar lah, ataupun mungkin bahkan beratus-ratus ekar jagung. Tapi bila dia tanam dengan keluasan yang banyak, dengan hasil yang banyak, ia mempunyai beberapa masalah. Yang pertama adalah harga jagung yang sentiasa berubah-ubah. Kenapa harga jagung ni sentiasa berubah-ubah? Sebabnya adalah jagung ni antara kategori komoditi, yang mana komoditi ni dia termasuk di kalangan barangan yang harganya berubah-ubah bergantung kepada permintaan dan juga bekalan, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah supply and demand. Jadi perkara macam jagung, durian, minyak sawit sekalipun, dia adalah antara barangan yang harga sentiasa berubah-ubah. Sebagai contoh durian lah, yang saya yakin anda semua sangat familiar, yang mana kalau durian tu dia waktu musim dia, harga dia tak adalah mahal sangat kan, kadang-kadang sangat murah. Apabila waktu musim durian tu jumlah durian ataupun bekalan durian berlambak dekat pasaran, maka waktu tu kita akan nampak durian tu sangatlah murah. Akan tetapi kalau waktu luar musim, yang mana durian ni tak banyak, dan contohnya anda punya isteri tiba-tiba nak mengidam nak makan durian, waktu tu tak ada orang jual durian pun. Jadi bila anda pergi cari dan jumpa, kalau jumpa pun anda akan dapati bahawa harga durian tu sangatlah mahal.
Sebab apa? Sebab waktu tu supply dia kurang, bekalan dia kurang. Dan maka bila bekalan kurang, harga pun akan naik. Samalah juga dengan harga jagung, harga minyak sawit dan sebagainya. Jadi masalah inilah yang dihadapi oleh Cik Tun. Bila harga tu berubah-ubah, maka agak susah Cik Tun sebagai penanam jagung dan juga penjual jagung dari segi untuk dia nak kira kos, untung dan rugi hasil daripada jualan jagung tersebut. Dan selain itu, Cik Tun juga menghadapi risiko yang mana kemungkinan jagung tu akan rosak sebelum dapat dijual. Sebab jagung ni dia ada tempoh masa dia. Kalau lepas sebulan ataupun 2 bulan dituai, tak dimasak ke tak dimakan, dia akan jadi rosak. Jadi kalau untuk peniaga yang kecil ataupun penanam jagung yang kecil, benda tu tak jadi masalah lah. Mungkin sebahagian sahaja yang rosak. Akan tetapi untuk Cik Tun yang menanam berekar-ekar jagung, yang mana mungkin dia punya hasil dia adalah mempunyai berpuluh tan lah ataupun beratus-ratus tan, yang mana kalau rosak jagung tu ianya memberi risiko yang besar untuk dia punya perniagaan. Jadi apakah solusi daripada masalah Cik Tun ni? Maka terhasillah futures contract, iaitu kontrak masa hadapan. Dengan kontrak masa hadapan ni, Cik Tun dapat menjual jagung kepada pembeli walaupun jagung masih belum dituai menggunakan kontrak masa hadapan lah. Jadi walaupun jagung tu masih belum tuai lagi, mungkin musim berbunga baru. Jadi Cik Tun ni dia dah dapat buat kontrak dah. Dia adakan perjanjian antara pembeli dan juga penjual untuk membuat urus niaga pada masa hadapan. Sebab itulah nama dia adalah kontrak masa hadapan. Sebab urus niaga tu, jual beli tu, dia bukannya terus berlaku, tapi dia berlaku pada mungkin 3 bulan hadapan, waktu nak lepas dia dapat tuai jagung tersebut. Jadi dengan adanya futures contract, pembeli dan juga penjual dapat lock harga awal-awal bagi memudahkan pengurusan duit dan menghapuskan risiko perubahan harga. Jadi mungkin macam anda sebagai pemilik kilang lah contohnya, anda nak buat makanan dedak ayam. Jadi anda dah boleh membuat perjanjian dengan Cik Tun awal-awal dah. Anda nak dapatkan bekalan tu lagi 3 bulan. Jadi anda dah lock dah harga awal-awal. Contohnya anda lock berapa RM5, RM5 sekilo lah contohlah. Anda lock RM5 sekilo untuk anda beli pada lagi 3 bulan ke hadapan. Jadi di situlah bagaimana futures contract terhasil. Ianya memberi kemudahan kepada pembeli dan juga penjual. Akan tetapi situasi sekarang, anda nak trade FCPO tapi anda tak terlibat pun dengan jual jagung, anda bukannya penanam jagung, dan dari segi FCPO kelapa sawit lah kan, anda bukanlah penanam kelapa sawit dan anda juga bukanlah pembeli minyak kelapa sawit ni. Macam mana anda nak buat profit? Macam mana anda nak terlibat dalam FCPO ni? Jadi caranya adalah anda boleh trade short term punya lah. Anda trade mengambil untung berdasarkan perubahan harga kontrak. Sebab harga kontrak FCPO pun dia berubah-ubah. Jadi kita sebagai orang awam yang mana kita nak mengambil keuntungan daripada perubahan harga kontrak tersebut, kita boleh trade macam biasalah. Jadi untuk perkongsian, di dalam market FCPO ni kita ada beberapa golongan lah. Antaranya hedging, golongan yang hedging, arbitraging, dan yang ketiga adalah speculation lah. Jadi ramai golongan adalah daripada speculation lah, iaitu spekulasi harga. Yang ni lah yang kita nak terlibat ni sekarang. Jadi macam mana kita nak buat keuntungan daripada perubahan harga kontrak ni? Okey, dari segi trader, apa yang kita akan buat sebelum membeli ataupun menjual kontrak FCPO adalah kita kena buat kajian lah. Kita bukannya membeli secara membabi buta. Sebab apa? Sebab ramai yang buat macam tu lah. Sebab bila dia tengok orang profit daripada FCPO, dia rasa FCPO ni senang.
Jadi apa yang dia buat, dia buka account futures, dia terus beli dan jual tanpa belajar pun. Dia tak tahu pun macam mana nak analisis chart, dia tak tahu pun macam mana nak baca fundamental analysis. Jadi cara yang sebenarnya adalah anda perlu belajarlah. Anda perlu tahu macam mana nak buat fundamental analysis, anda perlu tahu macam mana nak buat technical analysis, supaya daripada analisis tersebut anda boleh jangkakan bahawa harga akan naik ataupun turun. Okey, dalam situasi sekarang adalah anda buat kajian, kemudian anda hasil daripada kajian tersebut anda dapati bahawa harga FCPO akan naik. Jadi apa yang anda buat adalah anda beli satu lot kontrak FCPO. Keesokannya apa yang berlaku adalah bila harga naik, anda akan mendapatkan keuntungan. Kemudian anda juga kena tahu bahawa analisis ni tak ada yang 100% betul, sebab tak ada dalam dunia ni yang mampu meramal masa depan, yang mampu tahu harga FCPO ni akan naik ataupun turun pada masa depan. Jadi kita hanya mampu membuat analisis sahaja. Outcome dia kita tak tahu macam mana. Jadi kita juga kena sediakan safety net ataupun cut loss, yang mana kalau harga bergerak melawan daripada kita punya hasil kajian, dalam kes ni harga membuat penurunan, jadi kita kena sediakan cut loss. Kalau harga turun maka kita rugilah. Jadi kita kena sediakan cut loss supaya kerugian kita tu tak bertambah menjadi semakin besar. Kunci utama untuk kita berjaya dalam trading adalah bila kita rugi, pastikan rugi kita sedikit, dan bila kita profit, pastikan kita maksimumkan kita punya profit. Okey, kemudian ada yang tanya berkenaan tentang FCPO ni patuh syariah ke? Boleh ke trade FCPO? Jadi benda ni dah dijawab oleh Majlis Penasihat Syariah Security Malaysia, dan mereka pihak MPS telah menyatakan bahawa kontrak FPKO adalah dibenarkan kerana ia selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi ada di antara kita yang ragu-ragu lagi dari segi boleh ke kita nak short dalam FCPO, boleh ke kita nak trade spread, boleh ke kita guna account konvensional untuk trade FCPO, dan berbagai lagi soalan lah berkenaan tentang hukum trade FCPO ni. Jadi perkara ini saya akan kongsikan kepada anda dalam video seterusnya. Jadi kalau anda berminat, pastikan anda tengok video yang seterusnya untuk lebih faham berkenaan tentang hukum-hukum dalam trading FCPO ini. Dan seterusnya adalah saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan tentang perbezaan antara saham, FCPO dan juga forex, yang mana saya percaya ada di antara anda yang merupakan trader saham yang nak try trade FCPO, dan ada juga di antara anda yang merupakan trader forex yang ingin nak berhijrah untuk trade FCPO. Sebab anda bila trade forex, anda tengok harga dia gerak laju dan anda dah suka dah. Kemudian anda nak berhijrah ke FCPO. Sebab apa? Sebab dua-dua harga dia laju dan anda yakin anda boleh buat profit daripada FCPO ini. Jadi kita tengok apa itu perbezaan antara ketiga-tiga instrumen ini. Jadi yang pertama adalah dari segi jual beli, yang mana saham ni kita jual beli pemilikan syarikat lah. Kalau anda beli satu lot saham, anda dah automatik menjadi salah satu pemilik syarikat tersebut. Dan anda juga layak untuk mendapatkan dividen jika syarikat itu membuat keuntungan. Dan untuk FCPO pula, anda membeli kontrak lah, yang mana di dalam kontrak itu tersebut dinyatakan bahawa berapa jumlah sawit yang anda beli dan berapa jumlah bila tamat tempoh kontrak tersebut dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk forex pula adalah anda jual beli mata wang. Manakala dari segi pasaran pula, saham adalah satu hala. Apa maksud satu hala ini adalah maksudnya anda hanya boleh buat profit ketika harga saham membuat kenaikan. Manakala untuk FCPO dan forex pula, anda boleh membuat profit apabila harga membuat kenaikan, dan anda juga boleh membuat profit apabila harga membuat penurunan. Jadi mungkin anda kelirulah macam mana harga naik pun boleh profit, harga turun pun boleh profit. Caranya saya akan terangkan dalam video yang seterusnya.
pastikan anda tengok supaya anda lebih faham. Kemudian adalah dari segi modal. Untuk saham dan FCPO ini boleh dikatakan modal yang agak tinggi. Mungkin anda pernah dengar yang ada orang cakap anda boleh mula trade saham dengan modal RM10 sahaja. Benda tu betul, akan tetapi ini tidak praktikal lah, yang mana dengan RM10 tu anda tak mampu nak cover fees yang dikenakan. Dan juga untuk FCPO, sekarang modalnya adalah minimum 4,500, akan tetapi anda boleh modal untuk trade FCPO ni kita panggil sebagai initial margin, yang mana ianya berubah-ubah lah bergantung kepada Bursa Malaysia Derivatif. Jadi kalau anda nak tahu berapa modal FCPO yang semasa, anda boleh follow saya punya channel Telegram di bawah. Di dalam tu anda search je margin FCPO. Di dalam tu nanti anda akan keluarlah senarai modal FCPO yang terkini. Kalau ada apa-apa perubahan yang terbaru, saya akan update dalam kita punya channel. Dan juga forex juga dari segi modal, dia tak perlukan modal yang sangat tinggi lah berbanding saham dan juga FCPO. Kemudian dari segi risiko pula, saham ni dia lagi rendah berbanding FCPO dan forex. Sebab apa? Risiko ni dia berhubung kait dengan pergerakan harga, yang mana pergerakan harga saham ni agak perlahan jika nak dibandingkan dengan FCPO dan juga forex. Untuk saham ni dia tak adalah perlahan setiap masa, akan tetapi boleh dikatakan kebanyakan masa tu dia bergerak perlahan, sebab dia punya pergerakan kita boleh katakan ianya bergantung kepada dia punya sektor apa, dia punya teknikal macam mana. Macam kalau saham ni pun ada juga waktu dia gerak laju, tapi kebanyakan masanya adalah bergerak perlahan. Dia nak dibandingkan dengan FCPO dan juga forex. Dari segi jenis akaun pula, kalau anda trade saham, anda perlu ada akaun CDS. Untuk trade FCPO, anda perlu ada akaun futures. Yang mana ini adalah perkara yang sering saya ditanya, adalah berkenaan tentang saya dah ada akaun CDS dengan CGS CIMB, boleh ke saya nak trade FCPO? Jawapannya tak boleh. Anda kena buka satu lagi akaun, iaitu kita panggil sebagai akaun futures. Macam mana nak buka? Anda boleh WhatsApp saya dekat bawah, anda tekan link dekat bawah, nanti saya akan bantulah. Untuk forex pula, anda perlu ada akaun CFD. Okey, dan akhir sekali, waktu market buka. Untuk saham FCPO, ianya buka daripada pagi sampai petang. Untuk FCPO kita ada sampai malam lah. Dan untuk forex, ianya buka daripada sepanjang 24 jam, daripada Isnin hingga Jumaat. Okey, untuk saham dan FCPO ni sama je waktu anda bekerja, iaitu untuk saham daripada 9 pagi sampai 5 petang. Manakala untuk FCPO pula adalah daripada 10.30 pagi sampai 11.30 malam. Jadi kalau mungkin anda sibuk bekerja, anda tak sempat nak tengok market pada waktu pagi, anda boleh trade pada waktu malamnya. Jadi antara 10.30 sampai 11.30 tu akan ada beberapa masa rehat, iaitu pada pukul 12.30 hingga 2.30 petang, iaitu market tutup lah, market rehat. Dan juga pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Jadi itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.